Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk kita meneruskan kelas akidah tahawiyah, kelas syarah akidah tahawiyah, dan kita membaca buku syarahan dan ta'liq yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hari ini kita masuk pada muka surat 133. 133. Untuk memahami matan yang terkandung pada muka surat 133, iaitu pada matan yang ke 36 atau sebelumnya. Karena sebelumnya ada sebenarnya sebaik-baiknya diletakkan kalimah wa ma'nahu ala ma'arad tu bersama dengan matan yang ke-35, tapi di sini diletakkan kemudian sambungan matan yang dalam kotak tu. Okey, jadi kita nak faham, kita kena baca daripada muka surat 129 sekali imbas matan sahaja. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah: "War-ru'yatu haqqun li ahli al-jannah bi ghairi ihatatin wala kayfiyah kama nataqa bihi kitab rabbina wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Dan melihat Allah Subhanahu wa taala bagi ahli syurga itu merupakan suatu kebenaran, penglihatan yang tidak dikatakan kaifiyah padanya, dan juga penglihatan yang tidak didakwakan ihatah padanya. Ihatah artinya melihat keseluruhan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sebahagian daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keseluruhannya, kerana Allah tu Maha sempurna. Seperti mana yang diterangkan dalam ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, pada hari akhirat muka orang-orang yang beriman berseri-seri kerana mereka melihat kepada Tuhan mereka. Dan tafsir ayat ini, wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa ilmuhu, tafsir dan tafsirannya adalah sebagaimana yang dikehendaki dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ma jaa fi dzalika min al-hadis as-sahih an Rasul fa huwa kama qala. Dan semua hadis yang datang, semua hadis yang sahih yang menerangkan tentang perkara itu hendaklah difahami seperti mana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muka surat 103 sambungannya. Wa ma'nahu, makna apa? Makna ayat Al-Quran dan makna hadis tersebut berkaitan dengan sifat ru'yah, berkaitan dengan bab melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu, dan maknanya, itu makna ayat-ayat dan sifat-sifat ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut berkaitan dengan ru'yah, itu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, ala ma arad, seperti yang dikehendaki,
Apa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bincangkan sebentar lagi insya-Allah. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Kita tidak boleh nadkhulu, kita tak boleh masuk dalam urusan ini, urusan menetapkan makna kalamullah muta'awwilina bi ara'ina, dengan mentakwilkan ayat-ayat tersebut dengan pandangan-pandangan kita. Ini kata siapa? Kata Al-Imam Tahawi rahimahullah. Dan perlu diingatkan Imam Tahawi beliau hidup sebelum kedatangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau kata untuk memahami makna-makna ayat-ayat ini dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat ru'yah dan secara umumnya sebenarnya ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW, hendaklah kita fahami ayat dan hadis tersebut seperti mana yang dikehendaki oleh yang mengatakannya, iaitu Allah dan Rasulnya. Kita tidak masuk campur, kita tidak masuk campur dalam permasalahan ini dengan mentakwilkannya mengikut pandangan akal kita. Muta'awwilina bi ara'ina, kita mentakwilkan dengan pandangan-pandangan kita. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina, kita juga tidak melakukan syak wasangka, mutawahhimin, iaitu menafsirkan ikut hawa nafsu, dengan tafsirkan dengan cara waham. Kita tahu tahap keyakinan, apabila kita yakin 100% dipanggil yakin. Apabila keyakinan kita tak sampai 100%, ini dari segi bahasa, bukan dari segi, kadang-kadang berbeza pada setengah tempat dari segi bahasa. Kalau kita hampir yakin tapi kita mana kita bagi 90%, 90% dipanggil zon. Kita nak hampir yakin tapi ada ruang untuk kita mungkinlah kalau aku silap pun wallahualam kat mana, tapi belum. Kalau yakin 100% dipanggil yakin. Kalau kurang daripada 100% namanya zon. Kalau 50-50 namanya syak. Kalau kurang dari 50% dipanggil waham. Jadi orang-orang yang mentakwilkan ayat, kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau kata makna-makna ayat Al-Quran dan makna-makna hadis Nabi SAW hendaklah difahami seperti mana yang dikehendaki. Kita tidak masuk campur untuk menetapkan maknanya dengan mentakwilkan kata-kata tersebut menurut pandangan kita atau menurut kehendak kita, kehendak waham kita. Kita tak tahu jelas, tapi kita nak ayat tu dan hadis tu maknanya seperti yang kita inginkan. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu, dan beliau beritahu fa innahu, dan kerana sesungguhnya ma salima fi dinihi illa man salima lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak akan sejahtera, tidak akan selamat agama seseorang kecuali dia menyerahkan dirinya kepada Allah, itu menyerahkan agamanya kepada Allah. Agama ini artinya ajarannya Allah yang tetapkan, ajarannya Nabi yang sampaikan. Serahkan bab urusan agama, Allah yang tetapkan, Nabi tetapkan. Dan pada masa sama kita juga menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil sebagai at-taslim wal istislam, yang akan disebutkan di bawah nanti. Jadi at-taslim, serahkan Allah, serahkan segala sesuatu yang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beritahu kita tentang segala perkara ghaib adalah Allah dan Rasulnya. Kerja kita istislam, menyerahkan diri. Urusan agama serahkan pada Allah dan Rasulnya, kerja kita ialah istislam. Itu yang akan disebut di bawah. Kata beliau, fa innahu ma salima fi dinihi illa man salima lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak selamat agama seseorang kecuali bagi sesiapa yang menyerahkan urusan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Urusan salima bagi siapa yang menyerahkan, boleh berarti menyerahkan diri kepada Allah
dengan salimah dengan istislam. Boleh juga dimaknakan bahawa urusan agama itu urusan menetapkan hukum hakam dan menetapkan berita urusan agama itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Serahkan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Akan didetailkan di bawah lagi. Wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Dan diserahkan, wa radda itu mengembalikan ilma mashtabaha alaihi. Mengembalikan atau menyerahkan ilmu berkaitan perkara yang mereka keliru, perkara yang belum jelas, perkara yang tidak jelas, mashtabah. Maksudnya apa yang kita faham daripada Allah Rasulnya, serahkan diri. Terima bahawa itu urusan Allah, itu perintah Allah, itu yang Allah beritahu, itu Nabi beritahu. Kita terima dan serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita hamba yang lemah. Kemudian ada sesuatu yang sebab kalau ada ayat Quran dan hadis yang kita tak faham, kita belum faham kerana kita takkan memahami semua ayat Quran. Kita takkan memahami semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita belum mengetahui makna ayat Quran dan makna hadis, apa yang kita buat? Kata Syekh, radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada yang mengetahuinya. Ini adalah manhaj yang betul. Dan apa kata beliau lagi? Wala tathbutu qadamul Islam illa ala zahri taslimi wal istislam. Wala tathbut, dan tidak tetap, tidak kukuh, qadamul Islam, tapak kaki Islam. Ini bahasa, dia menggunakan bahasa dengan uslub balaghah, bahawa Islam itu takkan berdiri kukuh. Dengan bahasa mudah, Islam tidak berdiri kukuh. Wala tathbutu qadamul Islam illa ala zahri taslim wal istislam. Islam seseorang itu tidak berdiri kukuh kecuali apabila ia dilakukan atau dia berdiri di atas zahri taslim wal istislam. Di atas zahr ini bahagian belakang, tempat kukuh. Di atas tempat berdirinya ada dua perkara. Kaki Islam ataupun tapak kaki Islam takkan menjadi kukuh kecuali dipijak pada dua benda. Kalau macam kita berdiri, ada dua tempat, kita pijak dua benda. Apa dia? At-taslim yang pertama, yang kedua wal istislam. Apa at-taslim? Serah. Apa itu serah? Apa yang Allah beritahu, Nabi beritahu, buat apa kita nak bangkang? Berkaitan hukum hakam, Allah kata wajib, wajiblah. Allah perintah, kita buat. Allah larang, kita tinggalkan. Berkaitan dengan berita, Allah beritahu, kita beriman. Tak perlu bangkang dengan akal kita. Tak perlu kita katakan apa yang Allah sampaikan ini adalah mustahil difahami kecuali dengan begini dan begitu. Kerana agama Islam memang dasarnya adalah taslim dan istislam. Taslim, serah. Apa diserah? Itu serahkan segalanya kepada Allah dan Rasulnya. Istislam, dia tunduk dan taat terhadap hukum hakam tersebut. Jadi agama Islam bukan agama personal, bukan agama seseorang, ianya agama Allah Subhanahu wa taala. Hukum hakamnya daripada Allah. Sebab tu kita taslim pada Allah. Kerja kita seterusnya setelah kita serahkan hukum Islam, tahu bahawa sumber hukum dan sumber ilmu berkaitan dengan agama datang daripada Allah, taslim. Yang kedua yang kita lakukan istislam. Serahkan diri kepada Allah, taat kepada apa yang diperintahkan. Jadi boleh diringkaskan ketaatan tadi, buat apa yang disuruh kalau ianya berkaitan dengan perintah, tinggalkan yang dilarang sekiranya ia adalah larangan, percaya beriman dengan apa yang diberitahukan, itu yang ketiga. Dan yang keempat, redha atau terima apa yang ditetapkan berkaitan qada dan qadar. Ini semua empat perkara ini adalah ringkasan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita dalam bab hukum iradah syar'iyah. Kita belajar Allah ada dua iradah. Kita dah belajar banyak kali, kita ulang balik. Ada iradah, Allah perintah alam ini dengan memerintah alam ini dengan dua kehendak, dengan dua hukum. Pertama hukum syar'iyah, hukum syarak. Hukum syarak terkandung pada empat perkara. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa yang Allah beritahu, dan apa yang Allah tetapkan. Jadi kerja kita apa? Bila Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal. Bila Allah beritahu kita,
beriman, dan bila Allah tetapkan kita terima. Terima artinya terima dengan wajib dengan sabar, dan level lebih tinggi bersabar adalah kita redha, dan level paling tinggi yang qadrul kamal kita ada 3. Qadrul wujub, kadar yang wajib untuk seluruh umat Islam. Bila Allah tetap qadar, bila kita sabar, perkara buruk, perkara baik syukur, perkara buruk kita sabar. Dan level sabar itu kadar yang wajib. Qadrul mustahab, kadar sunat adalah bila kita redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan qadrul kamal, kadar kesempurnaan apabila kita bersyukur di atas musibah yang Allah timpakan pada kita, kerana kita melihat kebaikan akhirat. Bila nampak akhirat, walaupun kita sakit, kita tahu bahawa kesakitan kita dengan kita istighfar, minta ampun, terima kasih pada Allah, ingatkan kita, kita kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat kebaikan akhirat, kita akan bersyukur di atas musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita. Jadi ini hukum syarak. Manakala hukum qada qadar, kita beriman dengan qada dan qadar. Hukum kedua hukum qadar. Yang tadi hukum qada qadar berkaitan dengan apa yang Allah nak kita lakukan. Bila Allah tetapkan qada qadar, kita perlu, bila yang baik kita syukur, qada qadar yang buruk kita sabar tadi. Sabar, redha dan syukur. Hukum yang kedua yang Allah perintah alam ini hukum qada qadar. Tadi hukum qada qadar dalam bab apa yang Allah nak kita lakukan, iaitu kita sabar, syukur dan redha. Hukum yang kedua hukum qada qadar. Hukum qada qadar ni Allah tak nak kita buat apa. Allah yang tetapkan. Hukum syarak kita yang buat. Allah suruh kita solat, kita yang kena bangun, kita yang kena melakukannya. Hukum syarak berkaitan dengan larangan, kita yang kena tinggalkan larangan Allah. Allah beritahu hukum syarak berkaitan dengan berita-berita Allah beritahu, kita wajib beriman dengannya. Hukum syarak berkaitan qada qadar, Allah tetapkan, kita wajib terima apa yang Allah tetapkan. Berkaitan dengan hukum undang-undang Allah ataupun kuasa Allah mentadbir alam yang kedua, qada qadar, Allah kata kun fayakun. Ada orang yang semangat nak pergi ke kuliah, tiba-tiba keretanya pancit, tak sempat, tak dapat. Ada orang yang bercita-cita untuk sedekah dan wakafkan tanahnya, tiba-tiba meninggal, belum sempat menunaikan kehendaknya. Ada orang yang nak buat sesuatu, tapi Allah kata kun fayakun. Kerja kita laksanakan apa? Fikir qada qadar ke fikir hukum syarak? Kerja kita daripada hukum syarak. Kerja kita fikirkan hukum syarak, apa yang Allah nak kita lakukan. Bab qada qadar ni kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui. Ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab qada qadar kita wajib beriman dengan 4 martabat, ataupun kita sebahagian ulama sebut 4 rukun. Bila kata Allah tetapkan 4 perkara. Alang sebut, ana bagi secara ringkas. Bila kita sebut Allah tu takdirkan, dan qada qadar itu datang daripada Allah, maknanya apa? Makna pertama, kita isbatkan ilmu. Segala yang berlaku Allah dah tahu. Martabat yang kedua selepas ni, makna ilmu ialah makna kitabah. Segala yang berlaku telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu arti qada qadar. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa arti kita beriman qada qadar? Segala yang berlaku semuanya dengan kehendak Allah. Isbatkan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita kata segala yang berlaku Allah yang lakukan, Allah yang izinkan ianya berlaku, Allah yang cipta. Walaupun kita yang senam, kita yang jogging, kita mampu jogging, tapi hakikatnya kemampuan tu Allah yang beri, Allah yang ciptakan. Kita hanya buat pilihan. Pilihan kita nak senam ke atau nak tidur hari ni, atau nak pergi ziarah kawan, itu pilihan kita. Kita buat. Tapi tenaga dan kekuatan kita Allah yang cipta, Allah yang beri. Artinya segala sesuatu Allah yang cipta. Cuma bab hukum syarak, bab manusia ni Allah berikan hati, Allah berikan kemampuan untuk ikhtiar, pilih jalan mana yang dia nak. Betul, bab hukum syarak ada ikhtiar. Bab qada qadar kita tak tahu. Kita mampu berdoa saja. Berdoa itu pun sebahagian daripada ikhtiar kita.
Sebahagian daripada ikhtiar. Bab qada qadar, itu kerja Allah. Walaupun kita dalam hukum syarak anak kita dapat, Allah kata ku anfusakum wa ahlikum nara, perintah Allah. Jaga anak kalian dan keluarga kalian, anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ni hukum syarak, perintah Allah. Kita jaga daripada api neraka. Tapi dia kata Allah, ada anak yang degil. Ada anak yang degil. Akhirnya dia memilih jalan dia sendiri, seperti anak Nabi Nuh. Itu qada-qadar Allah. Bukan maksud qada-qadar Allah, Allah jadikan dia kafir, tak. Dia pilihan dia pilih. Tapi kita ni, kerja kita buat apa yang Allah perintah, apa yang terjadi itu serahkan pada Allah. Kerja kita berdakwah mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi kontennya pastikan datang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu mungkin. Orang terima tak terima itu kerja Allah. Itu kehendak kauni Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ada kehendak syarak dan kehendak kaun. Kerja kita bukan fikirkan kehendak kauniah, kita bukan fikir qada Allah. Macam mana Allah boleh tahu sesuatu belum berlaku? Jangan, kerja kita bukan itu. Kerja kita beriman je dengan qadar, tapi kerja beriman dan kita fokuskan kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia makna Islam kita, wala tasbutu qadamul Islam illa ala zahri taslim wal istislam, dan Islam tidak akan kukuh melainkan setelah dizahirkan taslim dan istislam, seperti yang terjemahkan. Okey. Kita baca sekali imbas dulu, baru kita syarah. Kalau tak habis, panjang. Kita imbas dulu. Faman rama ilma ma hadara anhu ilmuhu falam yaqna' bit taslim fahmuhu hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid wa safil ma'rifah wa sahihil iman. Faman ram artinya siapa yang berkehendak, bulughul maram, mencapai apa yang dicitakan. Kitab bulughul maram. Kullu ala ma yuram. Kata kif halak? Apa khabar saya? Alhamdulillah, kullu ala ma yuram. Semua sekali okey. Semua seperti yang dikehendaki. Kalau makna di sini adalah diterjemahkan sebagai menerokai, meneroka. Boleh maknanya begitu, secara konteksnya begitu. Faman rama, barang siapa menginginkan, ini terjemahan saya. Ilmu, menginginkan pengetahuan. Dia nak tahu. Bagus ni, tentu ilmu. Nak tahu sesuatu tu bagus. Tapi kata Al-Imam Tahawi, Al-Imam Ja'far At-Tahawi, dia kata, barang siapa yang ingin mengetahui, faman rama ilma ma hadara anhu, barang siapa yang ingin mengetahui atau menerokai sebuah ilmu yang terlarang baginya, yang Allah kata takkan kamu tahu. Barang siapa yang berhajat untuk mengetahui suatu perkara yang memang Allah tak bagi. Bila orang tanya, orang-orang Quraisy datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya datang, macam mana roh tu? Macam mana keadaan roh, macam mana begini begitu. Allah tak bagi tahu. Allah kata qul ruha min amri rabbi, roh itu urusan Tuhanku. Ini antara ilmu yang Allah kata Allah tak bagi. Begitu juga Allah kata wa ma ya'lamul ghaiba illallah, semua perkara ghaib tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Ilmu ghaib takkan kita tahu melalui kemampuan kita. Nak fikir ke, nak kaji ke, nak letak kamera ke, nak pasang mikrofon ke. Bila orang meninggal, letakkan mikrofon satu kat dia punya mulut, letakkan kamera kat dalam keranda. Buat macam mana pun, ini bukan kamera tu tetap merakamkan perkara di alam syahadah, bukan alam ghaib. Dia hanya rakamkan apa yang zahir. Yang zahir memanglah orang tu tulang, jasad tu tak nampak. Memang jasad dikembalikan roh kepada jasad, tapi bukan di alam
Alam kita di alam barzakh. Di alam barzakh, alam yang lain. Tapi ada orang dakwakan dia dapat rakaman dalam bumi. Penipu. Tenang. Jadi kita dah tahu benda ni, mudahnya penipu. Semua kononnya dengar seorang menjerit dalam kubur begini begitu semua sekali. Tak perlu pun. Islam tak perlu pun disokong dengan bukti-bukti begini, kerana orang yang buat ni dia tipu. Lepas tu kita percaya, kita share satu dunia, dia pun ketawa. Besok share lagi, malaikat turun atas Kaabah, share lagi satu dunia, malaikat turun kat Kaabah. Datang lagi benda lain, malaikat maut, nampak kelibat malaikat maut. Pandai dia, kamera dia kelibat malaikat maut lah. Tak ada. Kita ni mudah tahu benda ni benda ghaib ke benda syahadah. Kalau alam syahadah, dalam alam dunia, Allah suruh kaji semua benda depan mata. Satu saat kita baca ayat-ayat, saya baca afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at. Semua yang depan mata, tengok unta, tengok langit, tengok bukit buka, tengok alam yang luas, tengok bumi. Kalau benda yang zahir, Allah suruh kaji, suruh tengok. Malah tak cukup dengan depan mata, pergi cari. Afala yanzuruna afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Jalan merata dunia, pergi cari pengajaran. Tak cukup tempat kita, cari tempat lain. Tengok apa? Bukan sekadar tengok yang depan mata, tengok lagi sejarah umat-umat terdahulu yang ada di tempat tu. Maksud kita kaji yang ada depan mata dan sejarah untuk mengambil pengajaran. Benda yang kita mampu, ilmu yang mampu, kita nak tuntut ilmu suatu perkara kita mampu, itu perkara terpuji. Tapi siapa sahaja yang menginginkan suatu perkara yang memang Allah tak kasih, yang Allah tak beri, ilmu ghaib, dia yang ingin tetapkan kononnya nampak berapa ekor jin dalam badan orang, 18 ekor tu. Dari mana dia tahu? Saka tu jin, syaitan. Berita dinukilkan pada jin syaitan. Adakah seorang yang siqah, orang ulama yang ajar hadis sampai kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kita kena cek dia punya martabat, dia sanad dan sebagainya. Yang ni syaitan. Kalam syaitan diriwayatkan. Ada orang kata habis orang boleh nampak gitu. Memanglah syaitan boleh menjelma, siapa pun tak nafikan. Itu bukan kelebihan. Orang yang nampak benda pelik-pelik, dia diganggu. Itu gangguan, itu penyakit. Orang-orang begini perlu kita ruqyah, perlu kita sembuhkan dia, bukan kita angkat dia. Angkat dia, oh dia ada kelebihan. Hakikatnya kita angkat syaitan. Sebab yang melakukan perkara itu adalah syaitan. Dan kita tidak menafikan syaitan memiliki beberapa ilmu yang Allah berikan kepadanya. Tapi kita tak cerita tentang tapi syaitan ada ilmu, apa salahnya ambil ilmu dari syaitan? Ada orang kata ilmu dari mana pun kami datang. Perlu kita tengok pada syarak, ilmu yang dibenarkan dan ilmu yang dilarang. Sebab tu kita dalam kaedah kita dah pernah sentuh dulu. Kita tidak antara kaedah yang kita belajar bab iradah kauniyah, iradah syar'iyah, kita tidak boleh berhujah dengan iradah kauniyah ke atas iradah syar'iyah. Ingat lagi kaedah tu? Disebut tidak boleh berhujah dengan iradah kauniyah ke atas iradah syar'iyah. Kita cerita tadi ada dua iradah Allah Subhanahu Wa Taala, hukum syarak dan hukum qada qadar. Kita tak boleh gunakan hukum kauniyah atau qada qadar ini, apa yang Allah jadikan itu sebagai hujah di atas hukum syarak. Maksudnya apa? Apa hukum pergi berubat dan dengan jin dan syaitan, bomoh-bomoh yang menggunakan jin dan syaitan haram, betul? Ini hukum syarak, betul tak? Tapi ada tak orang pergi kat tok bomoh yang gunakan jin syaitan sembuh? Ada, betul? Ada. Sembuh itu adalah iradah kauniyah. Hukum haram itu adalah iradah syar'iyah. Sebab tu kita selalu sebut iradah kauniyah tak semestinya Allah sayang. Apa yang terjadi kat dunia ni Allah nak jadikan. Sebahagian daripadanya adalah
mukjizat, sebahagian daripadanya adalah karamah, sebahagian daripadanya adalah istidraj, sebahagian daripadanya adalah kehendak qada' yang umum dan sebagainya. Iradah kauniyah ini serahkan pada Allah. Kerja kita tengok hukum syarak. Jadi kita tak boleh kata boleh pergi jumpa bomoh yang guna jin syaitan sebab kakak saya sembuh. Tak boleh gunakan hujah kauniyah ke atas kehendak syarak. Bila kita cerita tentang hukum menggunakan muzik dalam berdakwah, muzik, muzik betul lah, bukan muzik yang khilaf. Kalau saya kata khilaf sebab saya nak meraihkan lah pandangan yang kata boleh kompang ke semua sekali, mana ada khilaf, khilaf dengan alatnya, khilaf bila masanya berlaku khilaf, kita boleh sedikit tolak ansur, walaupun saya lebih cenderung kepada pandangan yang kata dihadkan. Bukan, tidaklah bebas, artinya semuanya boleh. Kalau muzik yang memang gunakan segala alat-alat yang digunakan oleh ahli fasik, memang semua orang-orang yang melakukan dosa lakukan begitu, okay. Ada orang kata, tapi Ustaz, ramai yang insaf sebab lagu dia. Kita kata insaf tak insaf itu kauniyah. Yang kita bincangkan, kita tak putuskan suatu hukum itu boleh atau tidak berdasarkan kepada kauniyah. Kita tengok kepada iradah syar'iyah, hukum syarak. Berubat. Ada tak orang berubat dengan najis? Ada. Tapi bukan kata bila sembuh je boleh tak? Kena tengok dulu adakah ada ubat yang halal. Ubat yang kita tengok hukum syarak. Hukum syarak ada kaedah yang tersendiri. Sebab itu tidak boleh berhujah dengan iradah kauniyah ke atas iradah syar'iyah. Okey. Saya tengah fikir apa yang last kita bincang tadi sebelum masuk ke sini. Kita balik daripada teks, tak apa insya-Allah. Jadi kata Syekh, faman rama ilma ma hadara anhu ilmuhu, barang siapa yang bercita-cita, yang berkehendak, yang menginginkan atau ingin meneroka suatu ilmu yang memang Allah tak buka pintu baginya, ilmu berkaitan dengan perkara ghaib, Allah tak bagi, takkan mampu kita tahu urusan ghaib kecuali melalui kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ilmu ghaib, perkara ghaib hanya Allah yang tahu. Dan Allah tahu macam mana kita tahu? Melalui apa yang Allah beritahu. Allah beritahu melalui Al-Quran, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya melalui Nabi. Nabi bawa dua wahyu, wahyu Quran dan wahyu sunnah Nabi, wahyu sunnah. Dua-duanya wahyu al-wahyain. Itu sahaja sumber ilmu ghaib yang kita tahu. Jadi yang lain apa dia? Yang lain kita boleh terima ilmu-ilmu yang mendukung ilmu-ilmu berkaitan syahadah. Kalau berkaitan perkara ghaib, tak perlulah kita dengar, tak perlulah dijadikan hujah mimpi-mimpi sebagai hujah. Mimpi itu sebagai satu berita gembira, mungkin boleh menggembira kita. Kita sedih, orang tengah kutuk kita, mimpi dapat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira. Tetapi bukan dengan mimpi tersebut, kalau benar itu Rasulullah satu nikmat yang besar, tapi dengan mimpi tersebut tidak akan mengubah sebarang hukum hakam yang ada, kerana agama telah sempurna. Tidak ada satu amalan yang baru yang akan Nabi ajarkan, kerana agama telah sempurna. Tak boleh kita kata Nabi datang mimpi, ajar pada aku amalan sekian, hanya guru aku. Ini satu perkara kesilapan. Hukum jelas yang mengatakan agama sempurna itu kekal. Jadi kalau mimpi benar sekalipun, mimpi hak yang hak, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, Nabi tidak membawa sebarang ajaran baru atau hukum baru. Mungkin mengingatkan terhadap isi kandungan Al-Quran dan Sunnah yang sedia wujud, ya. Namun kebenarannya bukan kerana kalam dalam mimpi tadi, tapi kerana ianya termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak orang yang berjumpa dengan Nabi ketika mimpi, walaupun yang hadir itu adalah Rasulullah, kalau betul hak, dia tak jadi sahabat, tak berubah hukum. Orang yang mimpi jumpa Nabi, kalau betul jumpa Nabi, dia tidak berubah jadi sahabat atau sahabiah. Saya ni sahabat Nabi sebab apa? Saya dah pernah nampak Nabi. Tak boleh.
Apatah lagi kebanyakan dakwaan mimpi itu merupakan dakwaan-dakwaan yang palsu. Kadang-kadang yang dimimpi itu, sifat yang dalam mimpi itu bukan seperti mana yang disifatkan Nabi SAW dalam keadaan syama'irnya, bentuk tubuh Nabi SAW. Ada orang kata mimpi jumpa Nabi, muka Nabi macam James Bond. Ada orang pernah jumpa dengan Nabi, tapi Nabi masa tu muka macam orang Melayu dan sebagainya. Ni semua tak betul lah. Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi SAW. Tapi syaitan boleh datang dengan bentuk yang lain yang jelas tidak sama seperti sifat Nabi SAW dan mengaku sebagai Nabi. Jadi orang yang tertipu itu ialah orang yang jahil. Sebab tu perlu juga kita mengetahui sifat-sifat Nabi SAW. Sifat syama'il, sifat khalqiyah Nabi SAW. Okey, balik kepada ilmu. Jadi apa saja ilmu yang Allah tak beri kita tahu, Allah tak nak kita tahu, kita nak juga tahu apa yang terjadi. Kata Syekh, walam yaqna' bitaslim, dan dia tak puas hati. Lam yaqna', dia tak rasa cukup bitaslim, dengan serahkan ilmu itu kepada Allah dan Rasulnya. Walam yaqna' bitaslimi fahmuhu, dia bukan sekadar menyerahkan. Kalau Allah dah beritahu, Nabi beritahu, cukuplah, terimalah. Dia tak cukup. Dia rasa falam yaqna', dia tidak ada rasa, tidak merasa cukup. Selalu kita dengar qanaah. Kalau kita dengar perkataan qanaah. Qanaah dalam bab harta, qanaah dalam bab ini bab qanaah, bab ilmu. Bab ilmu berkaitan dengan perkara ghaib, kita perlu ada qanaah bahawa kita tak mampu. Cukuplah. Tak perlulah hantar kamera, simpan kamera ke atas. Tak payah hantar kamera dalam kubur nak tengok mayat tu macam mana. Tak payahlah pergi hantar mic, tak payahlah nak pergi hantar mic untuk dengar soalan malaikat kubur. Tak payahlah buka YouTube tu pun. Soalan kubur tak perlu pun. Tidak sekadar untuk tengok kadar keperluan ada, tapi ada orang sibuk cari dengan ilmu-ilmu macam ni. Ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Orang dengar hari-hari dengar benda yang sia-sia. Okey, apa yang berlaku kata Syekh? Hajabahu maramuhu an khalisit tauhid wa safil ma'rifah wa sahihil iman. Kehendak dia tadi, kehendak dia dalam keinginan dia mengetahui perkara ghaib tadi, perkara yang Allah hijab pada dia. Kehendak dia tadi akan menghijabkan dia daripada tauhid, daripada mentauhidkan Allah, daripada kemurnian tauhid. Sebab apa? Dia berkaitan dengan tauhid rububiyah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada dia, dia tak puas hati apa yang Allah beritahu, kecuali dia kata selagi saya tak tahu macam mana, saya mesti otak saya terima. Dia rasa tak ada benda, rasa macam tak logik lah kalau begini dan begitu. Macam mana Allah kata Lailatul Qadar itu berakhir pada waktu subuh, salamun hiya hatta matla'il fajri. Otak saya tak boleh fikir. Waktu subuh kat Jepun lain, kat Malaysia lain, kat Pakistan lain, kat Saudi lain, kat Amerika lain. Bila Lailatul Qadarnya? Lam yaqna' bitaslim. Lam yaqna' bitaslimi fahmuhu. Dia tak ada qanaah untuk serahkan. Allah beritahu begitu, begitulah. Tak payah kita nak bawa ilmu sains untuk ukur berkaitan dengan apa yang Allah beritahu. Kalau Allah istiwa di atas arasy, Allah di atas, bumi ni bulat. Mula fikir. Bulat. Jadi tunjuk ke mana? Boleh ke sana, ke sini. Tak boleh lah nak fikir. Dah memang tak boleh fikir. Urusan tauhid memang kita tak mampu. Kita ni memang bab-bab agama ni, bab-bab yang berita, bila berkaitan dengan berita, perkara-perkara ghaib yang kita memang tak mampu, tak beritahu, berkaitan dengan malaikat, Lailatul Qadar, berkaitan dengan ruh yang turun itu ialah tanazzalul malaikatu warruh, sama ada makna ruh tu malaikat atau ruh tu ruh ikut tafsiran yang lain dan sebagainya. Semua ni perkara ghaib, kita beriman je. Kerja kita apa? Tak payah pergi cari subuh Jepun ke, subuh Afrika ke, subuh Rusia, subuh Pakistan. Kerja kita
Amal tu betul sebelum subuh tempat kita. Tak payah fikir lain. Kita ni hukum kita kerja tengok hukum syarak. Beriman cukup taslim, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu begitu. Kerja kita, Allah di mana? Seperti hadis Nabi, aina Allah fis sama. Tak payah fikir saya tu atas ni Amerika ke atas ke bahagian arah Amerika ke bumi ni bulat, tak payah fikir. Kiblat pun begitu. Urusan apa sekalipun, kita hanya serahkan diri kepada Allah. Serahkan diri kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di Islam. Sebab tu dalam Islam kita ada hukum-hukum berkaitan dengan rukun Islam, ada berkaitan rukun iman. Qada qadar masuk kat mana? Iman. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah masuk kat mana? Iman. Artinya kita perlu serah. Perlu ada dua proses, taslim dan istislam. Taslim serahkan kepada Allah. Kita tahu bahawa itu sumber ilmu, sumber agama kita daripada Allah. Sama ada dalam bab perintah, dalam bab ilmu, bab apa. Kalau Allah kata buat, buat. Tak payah fikir. Kenapa 5 waktu? Tak payah fikir. Kenapa 7 kali tawaf? Kenapa lebih tak boleh? Tak payah fikir kenapa 3 kali wuduk, lebih pula dosa. Hukum Allah. Duk fikir dari dulu sampai sekarang, kenapa kain ihram tu kena pakai macam tu? Kadang-kadang macam Sami pun je. Ada seorang kawan kata. Jangan fikir. Kalau agama lain apa sekalipun, biar dia. Biar mereka. Kita tahu ini syariat Islam yang sahih. Kalau ada orang pakai serban lebih kurang macam serban kita, ginsing pakai lebih kurang, di Islam tu kan, jangan pedulikan dia. Tapi kalau kaji sejarah kita akan jumpalah nak kaji, tapi jangan kaitkan agama kita. Agama kita pure daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kaji balik dia nak gabungkan antara dua agama ke, sejarahnya macam mana ke, tu cerita kemudian. Tidak dibawa ajaran-ajaran yang ada agama lain untuk disamakan, dikomparekan kononnya Islam berasal daripada sana dah sana. Tak, jangan dulu. Bab agama kita, jangan merasa sangsi dengan agama kita hanya kerana benda lain. Ada orang sangsi, dia kata tak tersyabuh ke pakai ihram dengan orang, tersyabuh ke pakai ihram dengan Sami. Sami pakai apa je tersyabuh pula? Tasyabuh menyamai orang kafir, buat sesuatu yang kafir. Yang kat sini memang ajaran Islam. Dah jelas nas dengan nas. Berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, berkaitan dengan adat-adat, baru kita pergi bab tasyabuh. Bab amal ibadat ada, tapi yang menetapkan amal ibadat tasyabuh tak tasyabuh Nabi SAW. Nabi dah tetapkan awal dah. Jadi kalau ada orang lain tiru agama Islam bab-bab tertentu ke, kalau ada, itu kan hukum tasyabuh. Itu bab tasyabuh agama ni berkaitan dengan hukum syarak, berkaitan dengan dalil, berkaitan dengan amal-amal ibadat, yang menetapkan dia ada tasyabuh dengan orang kafir atau tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama dah sempurna. Cuma tinggal bila bab qiyas tertentu, untuk hujah tertentu, untuk memahamkan, itu ada bab perbincangannya lah. Tapi asasnya adalah at-taslim wal istislam. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu yang Allah larang, maka keinginan dia untuk mengetahui benda yang bukan Allah larang, benda yang Allah takkan buka hijab bagi dia, dia nak juga tahu, itu dah dia punca dia takkan dapat mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kemurnian tauhid. Bab asma sifat, bincang asma sifat tak boleh terima. Macam mana nak kata, macam mana saya nak terima Allah Subhanahu atas arash? Walaupun Allah beritahu, sebab otak saya tak ada terima kalau atas arash, fikir ke atas tu arah nanti sama makhluk. Ini fikiran kita. Lainlah kalau ada ayat Quran yang menafikan perkara tersebut, atau dua ayat Quran tak boleh digabungkan. Ini ayat Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dengan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tidak bertembung pun. Tak ada seorang sahabat pun kata bertembung dua ayat ni. Kenapa perlu terima ayat laisa kamitslihi syai' untuk mengatakan bahawa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ni ayat ni bertembung dengan ayat ini? Tak ada pertembungan pun. Pertembungan itu sengaja disebut
Pertembungan bukan berlaku antara dua ayat, pertembungan hanya berlaku antara ayat Quran dengan ilmu logik atau teori Yunan. Teori logik. Dan teori logik itu bukan ilmu logik yang umum. Itu diterima dalam syarak. Teori tengoklah betul tak betul. Kalau teori itu bertentangan dengan ayat Quran, teori itu yang perlu dibetulkan. Kalau teori itu betul, kata mana boleh salah, ini ilmu sains. Dan ilmu sains memanglah, ilmu sains itu untuk kaji apa? Untuk kaji alam, bukan untuk kaji tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pergi bawa formula sains datang cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ini kenapa? Kita teori sains yang kita belajar pun kita tak boleh nak praktikkan pada jin, pada syaitan, pada malaikat. Kita tak boleh yang ada di sekeliling kita. Macam mana pula nak letak pada Allah? Sampaikan bila kata Allah istiwa atas arash, habis kalau arash tak ada, Allah kat mana? Allah berharap kepada yang atas. Kalau Allah di atas arash, Allah mengharapkan kepada arash. Itu teori graviti itu cerita kat mana? Atas harapkan bawah ni teori yang ilmu sains sikit je berkaitan dengan alam kita. Ini bukan teori. Kita baru, saya tu bawa contoh ni. Ilmu sains yang kita belajar sekalipun tak betul kalau berubah tempat, betul tak? Atas perlukan bawah ni kat sini je, naik sampai ke vacuum, sampai ke bulan. Tak ada dah atas jatuh ke bawah, atas perlukan bawah, tak ada yang bawah yang atas jatuh. Tak ada dah, itu baru bulan. Planet yang paling dekat dengan bumi yang dekat. Belum pergi jauh lagi. Ilmu sains kita takkan mampu. Teori sains gunakan untuk kaji alam. Semua yang wujud, kalau kata sesuatu bertempat dia berjisim, betul. Apa dia? Barang. Bukan Allah. Allah dah beritahu tentang Allah, bukan? Okey, kalau kata bertempat, contohnya air dalam peti sejuk, artinya dia berjisim berjirim, tak kisahlah, betul dah tu. Nak gunakan formula untuk makhluk tak apa. Gunalah apa sekalipun. Untuk Allah, at-taslim wal istislam. Serahkan apa yang Allah, beriman dengan apa yang Allah beritahu dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Bab agama Islam berdiri atas dasar ini. Sebab tu kita kena tahu kat mana kita perlu gunakan logik, kat mana kita perlu serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang kita mampu, yang memang Allah suruh kita gunakan akal, kita gunakan akal sepenuhnya. Bab yang Allah larang kita guna akal, kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah ilmu tauhid tak pakai akal? Pakai. Akal diperlukan untuk memahami kalamullah, untuk memikirkan kebesaran Allah, melalui pemerhatian terhadap makhluk-makhluk Allah. Kaji alam tadi, kita nampak alam yang alam sahaja kita nampak kebesaran dan keagungannya macam mana. Melalui alam lah kita melihat penciptanya, betul tak? Kita tengok alat zaman paleolitik, walaupun saya tak setuju dengan adanya paleolitik, mesololitik, neolitik semua sekali, saya tak setuju. Tapi alatan-alatan yang dikemukakan yang ada pada zaman kuno dengan alatan zaman moden, beza tak beza? Headset dia sekarang, alatan kita boleh dengar suara orang ada kat Mekah. Dengan dulu pakai tali pasang. Mana lebih canggih? Kita nampak sahaja alat, kita tahu bahawa ilmu teknologi dah berkembang. Ilmu manusia dah berkembang. Dulu tahap ilmu macam mana? Kita nampak sahaja alatan. Kereta dengan kereta. Kita nampak kereta Mercedes dengan kereta lembu, kita tahu. Nampak kereta tahu. Oh, kalau satu negara gunakan kereta lembu je, kereta kuda je, kita tahu dah. Tak payah nak beritahu dia kadar ekonomi, kadar pengetahuan. Tak payah. Kita nampak barang pun dah tahu dah. Dah tahu bahawa yang menciptanya berbeza ilmu. Yang ni ilmu pengetahuannya berkaitan dengan pertukangan, tapi dari segi teknologi kurang. Di sini orang yang gunakan teknologi sebagainya, teknologinya berkembang. Cukup tengok barang yang dicipta. Allah suruh kita kaji alam dengan tujuan untuk melihat kebesaran Allah. Bukan gunakan formula alam untuk pertikaikan firman Allah. Itu salah guna. Sebab ulama salafus salih menolak ilmu kalam secara total. Mereka tidak melihat kepada isi kandungannya ada yang betul salah. Mereka tengok pada konsepnya.
penggunaan ilmu sains yang diambil daripada Yunan tadi, ilmu sains pemikiran, ilmu logik dalam Yunan, digunakan untuk memaknakan ayat Al-Quran dengan kaedah itu sendiri pun salah. Betul, salafus salih mereka ada yang kafirkan, ada yang minta supaya istitab, minta ditaubatkan. Imam Syafi'i kata ambil orang yang belajar ilmu kalam, yang belajar je, yang pergi kelas-kelas ilmu kalam ambil, sebat, bawa pusing keliling kampung, ada macam-macam. Kenapa? Sebab mereka kata ilmu ni bila cara fikir macam tu, suatu kejahilan apabila diilmukan, suatu kejahilan apabila dipatternkan, dijenamakan, akan nampak elok. Kejahilan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tak tahu siapa pencipta. Sejak daripada zaman dulu sampailah pada zaman akhir zaman ini, semua orang tahu. Orang yang kenal, orang yang beragama adalah orang yang ada ilmu, dan orang yang bingung dan tak tahu mana agamanya, mereka adalah golongan jahil. Mereka ini adalah berada dalam satu keadaan tak tahu ke mana, yang akan berakhir dengan sama ada mereka jadi ahli tauhid ataupun ahli kufur. Dua saja. Golongan ini menjenamakan kebodohan mereka dengan nama atheism. Nah, jadi jenama pula. Kejahilan dijenamakan. Jadi atheism, orang nampak, wow, atheism. Dah lah letak atheism. Atheism artinya apa? Kejahilan tentang Tuhan. Tapi dijenamakan. Atheism berkembang di Eropah pada zaman pada zaman perindustrian dan sebagainya, selepas pada zaman bermula pada zaman Renaissance, bermulanya gerakan-gerakan sebelum wujudnya atheism moden, pada keluarnya Karl Marx dan sebagainya. Pada zaman-zaman tersebut, mereka import teknologi daripada mana? Daripada Cordova, daripada Islam. Sama ada ilmu perubatan, sama ada ilmu engineering, semua import pada Islam. Dan mereka tutup semua nama orang Islam, teori-teori semua, letak nama mereka, jenamakan nama-nama kepada orang-orang